itu. Ustaz punya tu, itu letak je punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat kebaikan, hujan turun alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa nafi'ah. Amin. Amin. Jadi berada di hadapan kita Datuk Syahid kabar dia semua kita. Ramai. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan Ustaz sampaikan. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya kira tak perlu diperkenalkan, dia dah kenal, tak payah nak kita kenalkan, tak perlu salah kenal lagi. Jadi tuan-tuan semua dah biasa tengok insya-Allah kita sama-sama mengenal apa yang Ustaz nak sampaikan lagi tentang kemerdekaan ke, tentang apa dosa, yang penting nasihat kamu kan. Insya-Allah ya, saya ingin mempersilakan Syahruddin untuk bersyukur kepada Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Terima kasih yang berusaha Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis, Yang Berhormat Datuk Zaidi bin Atan, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan N26 Serkam. Seterusnya yang saya hormati juga Pengurusi Masjid Jami' Ar-Rahman Kampung Polai, Saudara Rizal bin Ramli. Yang kita raikan juga wakil daripada Pejabat Agama Islam Daerah Jasin. Yang dihormati juga Imam Dewan Undangan Serkam, Imam Satu, Pegawai Syarak, ahli-ahli jawatankuasa masjid, datuk-datuk yang tua, datuk-datuk sidang, datuk-datuk adat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sempena Liga Ilmu yang sedang kita langsungkan, tiba giliran saya pada malam ini menyampaikan satu tajuk seperti yang diminta oleh pihak masjid, iaitu sudah merdekakah kita? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tepat jam 12.30 malam 31 Ogos tahun 2020 baru-baru ini, genaplah 63 tahun, yang mana 63 tahun ini bersamaan 3,287 minggu, 23,011 hari, 552,264 jam, bersamaan 33,135,840 minit, bersamaan 1,988,150,000 saat, kita telah berjaya bertuankan bangsa sendiri. Dan merdeka dia tidak datang umpama embun di waktu malam. Merdeka ini dia bukan hadir secara magic abrakadabra simsalabim, tidak. Merdeka ini kita bayar dengan air mata, keringat, darah, bahkan nyawa nenek moyang kita.
Sebab itulah wajar merdeka ini kita sambut dengan mengenang jasa orang-orang dulu yang berjuang. Cuma merdeka ini kalau ditanya merdekakah kita, dalam dunia tidak ada merdeka yang kekal abadi, tidak ada. Bahkan kita semua maklum bahawa mungkin ni bercanggahlah dengan apa yang kita belajar selama ini. Pertama, penjajahan secara rasmi atau de jure oleh British tidak berlaku di negara kita, melainkan di Pulau Pinang, Melaka, Sabah, Sarawak saja. Yang lain tidak berlaku. Terdapat satu rancangan oleh British untuk menjadikan Melaya sebagai tanah jajahan penuh British tahun 1946 melalui Malayan Union. Raja-raja masa itu dipaksa menyerah kuasa kepada kerajaan di London. Tapi orang tua-tua kita sempat bangkit dan menggagalkan Malayan Union, gantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Maka sebabnya kalau British dia menjajah satu tempat secara rasmi, ni kita cerita secara rasmi, de jure. Kalau dia jajah secara rasmi, dia akan mansuhkan institusi raja tempat itu, sebagaimana dia berjaya buat di India dan di Myanmar. Dan dia akan lantik seorang gubernur sebagai ketua pentadbiran. Dalam kes kita, British hanya berjaya melantik residents dan juga komisioner di negeri-negeri Melayu, dan dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Kuasa mutlak secara de jure adalah masih di tangan institusi raja. Maka apabila institusi raja dikekalkan, maka berarti penjajahan secara de jure tidak berlaku. Ini secara perundangan. Ada pula orang tanya, Ustaz, yang kita menjerit-jerit merdeka 31 Ogos 57, merdeka apa? Baik, 31 Ogos 1957 adalah satu tarikh di mana institusi diraja telah menyerahkan kuasa mereka kepada rakyat melalui parlimen dan perlembagaan. Sebelum ni raja adalah tuan tanah, diserahkan pada kita kuasa, maka wajar kalimat merdeka digabungkan dengan daulat tuanku, sebab dia menurunkan kuasa itu. Ini secara perundangan. Tapi dari segi sejarah, ya, kita pernah dijajah oleh banyak kuasa selain daripada British. Cuma kalau ditanya merdekakah kita, tidak ada kemerdekaan yang hakiki. Lambat laun kita tetap kena jajah. Jajah dalam pelbagai bentuk. Ada jajah dari segi ekonomi. Macam kita, kalau tuan-tuan orang lama mungkin ingat lagi dengan peristiwa Dawn Raid. Dawn Raid ni berlaku 7 September tahun 81. Budak-budak tak pernah dengar cerita ini. Cerita Dawn Raid, serangan hendap subuh yang dilakukan oleh Malaysia kepada London Stock Exchange. Mungkin ada yang masih ingat ketika itu, Perdana Menteri zaman itu, dia telah arahkan tokoh-tokoh korporat, orang-orang bijak, orang Melayu muda-muda zaman itu, tahun 1981, serang London Stock Exchange. Kita nak rampas balik syarikat Guthrie milik British yang dah usianya 100 tahun. Akhirnya berjaya dan jatuh ke tangan Malaysia dalam masa 4 jam saja. 200,000 ekar tanah berjaya balik jadi hak orang Malaysia. Dulu kita merdeka tahun 57, bentuk negara tahun 63, tapi tanah orang putih punya. Guthrie, Dunlop, macam-macam, ni semua syarikat orang putih. Ratus ribu ekar. Tapi zaman itu kita pergi rampas balik, hasilnya berlakulah pencantuman Guthrie, Golden Hope, Sime Darby dan macam-macam lagi. Penjajahan ekonomi tetap berlaku sampai bila-bila. Yang kedua, kita dijajah dari sudut kita bergelut dengan tekanan antarabangsa untuk tanda tangan treaty ataupun statute tertentu bagi membenarkan mahkamah jenayah antarabangsa misalnya. Campur tangan dalam urusan undang-undang negara kita, itu terpaksa tunduk dan akur. Atas berani tak berani sajalah. Kita juga tidak merdeka 100% daripada serangan wabak misalnya. Wabak sekarang ni serangan ni. Tak kira lah serangan Dajjal ke, serangan Cina ke, Amerika. Yang penting serangan.
Nak tahu benda tu diserang ataupun tidak, tengok askar berani tak pakai topeng. Askar pun tak berani tak pakai topeng. Ertinya serangan itu berlaku. Masuk kem askar semua tutup. Kita bayangkan itulah benteng terakhir yang tak pakai topeng. Pakai juga. Ertinya serangan itu real. Polis pun pakai. Bayangkanlah. Ada pistol tu. Apatah lagi kita yang bawa sejadah ni lagilah pakainya. Artinya serangan itu wujud. Kalau tidak wabak sekarang pun akan datang. Kita tetap dijajah. Dijajah oleh Dajjal, dijajah oleh Ya'juj Ma'juj dan macam-macam lagi. Artinya perbincangan sudah merdekakah kita? Ini perbincangan yang tak pernah habis. Cuma dalam konteks kita lah di Malaysia, 31 Ogos kita sambut saban tahun sebab kita nak mengenang sejarah dan nak bersyukur atas nikmat. Itu tujuan paling utama. Sebab agama Islam adalah agama yang sangat suruh kita mengenang dan menghargai sejarah. Nabi SAW adalah seorang yang sangat menghargai peristiwa-peristiwa bersejarah. Kalau tuan-tuan ingat, kenapa kita puasa Ashura? Yang sempat-sempatlah, alhamdulillah. Yang tak sempat, doa panjang umur, moga jumpa lagi Ashura tahun depan. Apa punca sejarah Nabi syariatkan Ashura? Kata Ibnu Abbas, kudiman nabil Madinah fara'al yahud tasum yauma Ashura. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi terkejut kerana mendapati orang-orang Yahudi puasa Ashura. Ulama bahas kenapakah Nabi terkejut? Sebab rupa-rupanya Nabi dah lama puasa Ashura, tapi dia tak pernah suruh sahabat puasa. Dia tak nak mewajibkan. Dia tak sangka ada satu kaum puasa macam dia. Dan yang puasa tu pula orang Yahudi. Jadi Nabi sampai Madinah, Nabi tengok dia tak makan, Nabi tak makan, dia orang tak makan. Ma hadza? Kenapa kamu puasa? Qalu hadza yaumun salih. Oh, ini hari istimewa ya Rasul. Apa yang istimewa? Hadza yaumun najjallah bani Israil min aduwihim fasamahu Musa. Hari ini istimewa sebab hari ini genap cerita bersejarah Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya. Maka Nabi Musa berpuasa kerana bersyukur, lantas kami pun berpuasa juga. Itu jawab Yahudi. Apakah respon Nabi? Fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Antara saya dengan kamu, saya lagi berhak puasa sebab saya dengan Nabi Musa ini macam kamceng. Saya rapat sama dia. Fasamahu wa amara bisiyamih. Lantas Nabi pun mengarahkan, berpuasalah kita mulai daripada sekarang. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Rupanya Nabi suruh puasa Ashura kerana peristiwa bersejarah yang berlaku kepada orang Yahudi, bukan orang Islam. Artinya Nabi hargai sejarah. Apakah sebenarnya peristiwa yang berlaku pada orang Yahudi itu sampai mereka bersyukur? Dia Yahudi ni, dia ada satu perayaan dia panggil Passover. Passover ni sambut 14 hari bulan Nisan. Nisan ni bukan kereta Nissan tu. Nisan ni bulan Yahudi, nama Nisan. 14 hari bulan Nisan, Yahudi akan sambut sebelum Passover. Ada panggil Pesah, sambutan Pesah. Dia akan buat satu upacara dia panggil Ta'anid bi Kharat ataupun Ta'anid bi Kharim. Apa maknanya? Mereka akan puasa. Puasa kerana mengenang Passover. Passover ni dicatatkan dalam kitab suci mereka, Exodus chapter 3 verse 19 sampai 20. Dalam cerita itu mereka mengenang peristiwa mereka berjaya dibebaskan setelah menjadi hamba abdi di Mesir selama 210 tahun. Dan mereka akhirnya berjaya pindah ke Kanaan selepas Allah turunkan wabak yang dipanggil 10 wabak ataupun Makot Mizrayim, wabak Mesir, 10 plagues zaman itu. Bagi kita orang Islam tak tahu sangat wabak ini sebab tak diterangkan secara terperinci. Dalam Quran Allah sebut secara umum saja. Allah Ta'ala menyatakan fa'arsalna alaihimut tufan wal jarad wal qummal wad dafadi'
waddama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dan kami hantarkan kepada Bani Israel beberapa ujian, taufan, belalang, kutu, katak, darah. Tuhan sebut secara umum saja, tapi dalam kitab Taurat ada disebutkan perincian. 10 musibah turun masa itu, sungai bertukar jadi darah, datangnya katak yang jumlah berjuta-juta katak itu. Yang ketiga kutu yang banyak. Yang keempat lalat, setengah riwayat sebut kumbang. Yang kelima penyakit yang kena pada ternakan dan tanaman. Yang keenam bisul, setengah riwayat sebut kudis yang tak boleh diubati. Yang ketujuh ribut yang disertai hujan batu. Yang ke-8 belalang yang jutaan banyaknya. 9 berlaku kegelapan lebih panjang daripada siang. Dan ke-10 anak sulung semua mati. Mana orang anak sulung tu mati tahun itu. Anak nombor 2, 3, 4 semua hidup. Ini cerita ada disebutkan dalam Taurat, dalam kitab Exodus mereka ada disebutkan. Kalau tuan-tuan minat, dalam YouTube pun ada filem-filem yang buat cerita tentang wabak Mesir zaman itu. Kita jadi insaf jugalah. Nabi Musa, dia lakonkanlah watak Nabi Musa, entah siapa-siapa berlakon. Nabi Musa arahkan, ambil darah kambing, pangkahkan dekat setiap rumah. Sebiji cerita Alibaba punya lapuk, cerita pangkah-pangkah, tahu Piramli tengok agak. Tapi disebabkan mereka selesai daripada wabak itu, jadi orang Israel ni dia puasalah, mengenang kesyukuran. Jadi Nabi bila tahu cerita ini, Nabi pun kalau begitu kita pun kena puasa, sebab mengenang kesyukuran yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Tuan-tuan sekalian, jarak Nabi Musa dengan Nabi kita itu ribuan tahun. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh jaraknya 1200 tahun. Antara Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim 2240 tahun. Jarak antara Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa 900 tahun. Nabi Musa sampai Isa 1900 tahun. Nabi Isa nak sampai ke Nabi kita gapnya 620 tahun. Walaupun peristiwa itu sudah ribuan tahun, tapi Nabi masih mengenang. Artinya kita baru 63 tahun syukur merdeka, takkan tak boleh kenang. Ribuan tahun. Dan kita pula kenang merdeka negara kita, bukan kenang negara Venezuela punya merdeka. Jadi tak jadi masalah. Kalau orang tanya buat apa nak dikenang barang yang lalu, kau tak mengaji. Nabi suruh kenang barang yang lalu. Cara mengenang Ashura adalah berpuasa. Jadi kepada yang puasa, tahniah kita ucapkan. Dia puasa yang paling sempurna 3 hari. 9, 10 dan tambah pada 11 Muharram. Ini yang perfect. Boleh juga puasa 2 hari saja, 9 dan 10. Ini banyak disebut di dalam hadis. Boleh juga puasa 10 saja, tak jadi masalah. Tetapi kalau dapat ditambah sehari sebelum atau sehari selepas, itu lebih afdal. Sebab Nabi bisik pada sahabat, kau jangan puasa sehari saja. Sebab kalau puasa 1 hari, kita dengan Yahudi sama. Aku tak nak kita sama. So kita tambah sehari selepas atau sehari sebelum. Lagi elok 3 hari. Jadi ada 3 cara berpuasa Ashura. Ada cara keempat, iaitu tak puasa pun tak apa, tak ada masalah. Dan saya ingat ramai pilih yang keempat lah, tak puasa pun tak apa. Sebab betulan Ashura jatuh hari Sabtu, banyak pula kenduri. Nak puasa macam mana? Tak pergi kenduri, kecil hati. Doa je lah panjang umur. Inna Ashura yaumun min ayamillah, faman sya'a samahu wa man sya'a tarakahu. Puasa Ashura, hari Ashura adalah hari istimewa. Siapa mau berpuasalah. Siapa yang tak mau, tak puasa pun tak apa. Hukumnya sunat. Sunat ni buat dapat pahala, tak buat rugi. Bukannya berdosa, rugilah, rugi. Dia apa saja hukum sunat, takrifannya itulah. Buat dapat pahala, tak buat rugi. Baca Quran, sunat. Baca dapat pahala, tak baca rugi. Apa lagi? Puasa Isnin Khamis, sunat. Puasa dapat pahala, tak puasa rugi. Iktikaf masjid, sunat. Duduk iktikaf dapat pahala, tak iktikaf rugi. Apa lagi amalan sunat? Poligami, sunat.
Poligami dapat pahala, tak poligami rugi. Rugi saja, tak ada apa-apa. Tak berdosa, rugi saja. Maka kita sambut merdeka ni sebab kita nak mengenang sejarah syukur kita kepada Allah. Dan sebagai orang Melayu, memang kita kena belajar daripada sejarah dan juga warisan. Apa sebab? Orang yang belajar sejarah, dia takkan mengulang kesilapan masa lampau. Itu untungnya. Baik itu saya setiap kali datang ke Melaka suka, sebab Melaka ni dia jaga warisan, dia menjaga sejarah. Manusia kalau dia tak jaga sejarah, dia akan jadi rosak. Ada orang dia dengan bangga mengatakan, saya tak minat sejarah, buat apa cerita perkara yang lalu, kita nak cerita perkara ke depan. Ini sombong. Sejarah ini mustahak. Kita nak makan pun kita kena tahu sejarah tu siapa punya makanan. Takkan main bantai saja. Singgah kenduri rumah orang main makan saja. Tanyalah sikit, ni kenduri siapa? Aku nak jemputan kenduri sini. Oh salah encik, rumah tu belakang di kenduri lain. Sebab dia tak bertanya, tak mengkaji asal usul makanan datang pada mana, akhirnya dia makan saja. Sedangkan sejarah guru kehidupan. Orang yang belajar sejarah, dia tak akan ulang kesilapan-kesilapan bodoh yang pernah dilakukan oleh orang tua-tua kita dulu. Sebagai contoh, 3 Mac 1946 telah berlaku pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur yang telah menghapuskan secara total seluruh Kesultanan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Kota Pinang, Kuala Lidong, Simalungun dan di kerajaan-kerajaan Tanah Tinggi Karo. Tahun 46, Sumatera semua ada raja. Sama macam raja kita, ada pakaian, tanjak, destar, kebesaran. Tapi semuanya mati terbunuh 3 Mac 1946 dalam pembantaian revolusi terbesar sosial Sumatera Timur. Dan ini cerita sejarah. Balik boleh kajilah kenapa ianya berlaku. Sementara kita tak menyalahkan mana-mana pihak, orang yang mengkaji sejarah, kita tahu beberapa kesilapan bodoh jangan dibuat. Sama ada di pihak istana, jangan buat kerjaan-kerjaan bodoh. Di pihak rakyat pun jangan buat pekerjaan bodoh. Bila korang buat kerja bodoh, bergaduh, menjatuhkan satu sama lain, apa jadi sekarang? Apa jadi sekarang? Dah tak boleh nak ulang balik. Jadi kita yang belajar sejarah, oh jangan ulang lagi. Begitu juga, kenapakah kerajaan Melayu sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor hilang? Tak ada langsung hari ini. Dia lepas Melaka jatuh, Sungai Johor telah berubah jadi pusat pemerintahan terpenting Kesultanan Melayu. Pemerintahan Kesultanan Johor yang berada di Sungai Johor bermula tahun 1529 dan berakhir tahun 1718. Maknanya kira-kira 129 tahun. Ada 11 orang sultan memerintah, bermula daripada Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua sampai yang terakhir Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Sebab itu tadi saya sebut di awal, kenapa orang putih atau mana-mana penjajah kita kata dia gagal menjajah secara de jure, secara rasmi tanah air kita, sebab raja masih ada. Raja masih ada. Sultan di Melaka ketika itu dia berundur diri. Kita tak panggil lari ya, berundur diri. Cari kekuatan, mereka undur diri pergi ke Johor. Seorang lagi raja pergi ke Perak, jadi Kesultanan Perak. Yang pergi ke Johor jadi Raja Johor. Sampai istilah orang Melayu ketika itu, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Raja tak pernah berhenti daripada orang Melayu. Dia orang Melayu ni dia MIB, Melayu Islam beraja. Orang Melayu kalau tak beraja dia jam. Apa sebab? Orang Melayu kalau dia tak ada seorang raja, nescaya semua perangai macam raja. Tu masalah. Tu perangai orang Melayu. Macam kita walaupun di Melaka tak ada raja, tapi dia ada tuan yang utama. Dia mesti ada seorang ketua. Kalau tak, semua macam raja perangainya. Kaki atas meja, tengking, maki orang siang malam. Dia kena ada seorang yang dia takut. Itu perangai orang Melayu. Perangai dia daripada dulu-dulu lagi lah. Jadi bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Bayangkan sepanjang Sungai Johor, 129 tahun ada sultan, 11 orang. Mana pergi? Hilang macam tu Sultan Alauddin Riayat Shah yang kedua mangkat, kena racun. Makamnya ada di Pagoh.
Ada masjid situ, Masjid Sultan Alauddin, makamnya di situ. Yang meracun pula orang pada Pahang, buat malu company betul lah. Kalau berensuk kampung orang racun orang, buat apa? Tapi apa sebab? Kita belajar sejarah, jangan ulang kesilapan bodoh itu. Nak kahwin cari isteri yang tak madunya, tak bergaduh apa semua. Dia cerita dia standard script lah mana-mana drama. Raja kahwin ramai. Isteri yang tertentu ada anak, isteri ni ada anak. Isteri nak anak dia jadi raja. Jadi macam mana dia nak lobby supaya anak dia jadi raja? Itu skrip sama saja. Jadi kita yang belajar sejarah, nasihatkanlah, jangan buat benda yang sama. Begitu kerajaan Rom, kerajaan Parsi, mana-mana pemerintahan empire, semua jatuh sebab isteri-isteri ni masing-masing nak tonjolkan anak dia menjadi raja. Dan begitulah seterusnya. Jadi belajar sejarah, kita tahu. Sultan Abdul Jalil Rayyan Shah yang keempat, Sultan Johor terakhir di Sungai Johor, mangkat, kena bunuh juga. Mana makamnya? Di Kuala Pahang. Macam mana kau Raja Johor boleh makam di Pahang? Apa sebab? Ini kerana pergaduhan, dengki-berdengki sesama pembesar-pembesar istana. Akhirnya hilang begitu saja. Jadi itu tujuan kita belajar sejarah, supaya kita tidak ulang kesilapan-kesilapan yang saya gelarkan kesilapan bodoh saja sebenarnya, bukan kesilapan besar pun. Kesilapan terlepas cakap, salah bagi statement, itu saja. Baik itu jangan ulang perangai itu. Salah bagi statement dan macam-macam lagi. Sambung balik. Kenapa kita kenang kemerdekaan ini? Yang kedua, kita kenang kemerdekaan ini sebab kita rasa berbangga dengan pencapaian negara kita. Tuan-tuan, sebagai rakyat Malaysia, kita mesti bangga dengan negara. Mungkin ada tuan-tuan di sini yang tidak sehaluan dalam hal politik. Silakan tuan-tuan nak pakai baju politik apa, itu hak kita. Tapi kena bezakan antara bangga dengan negara dengan tak suka pada kerajaan. Kena bezakan. Jangan sampai dek kerana tak suka pada pemerintah, pergi ke Mekah, Arab tanya, ente Malaysia? La, Brunei. La ilaha illallah. Dia tak nak mengaku dia orang Malaysia. No. Sebagai bangsa, warga, kita kena bangga. Masalah kau tak suka kerajaan tu kau punya pasal. Mesti berbangga. Dan kita bukan bangga kosong. Memang negara kita itu jauh lebih berjaya berbanding dengan negara-negara yang merdeka hampir sebaya dengan dia. Itu fakta. Morocco merdeka 7 April tahun 56. Tunisia merdeka 20 Mac tahun 56. Sudan merdeka 1 Januari tahun 56. Ghana merdeka 6 Mac tahun 57. Burkina Faso merdeka 11 Disember tahun 58. Ivory Coast merdeka 4 Disember tahun 58. Mali merdeka 25 November tahun 58. Madagaskar merdeka 14 Oktober tahun 58. Guinea merdeka 2 Oktober tahun 58. Togo merdeka 30 Ogos 58. Saya percaya negara yang saya sebutkan, ada yang mana negara tu tuan-tuan tak tahu pun kat mana. Punyalah teruk. Togo kat mana Togo? Mana Togo? Lambatlah jawapannya. Puas berfikir, kat mana Togo? Bayangkanlah. Guinea, kat mana Guinea? Guinea. Lama dapat tapi lambat lah, entah seminggu agak. Tu pun dah Google banyak baru jumpa. Mali kat mana? Mali mungkin ada yang tahu. Ivory Coast sekarang dah tahu. Burkina Faso. Bukan kita hina negara orang, tidak. Tapi kalau banding macam kita banding anak kita dengan anak orang, kita tahu anak kita berjaya dah. Macam negara jugalah. Beza Ivory Coast, Mali, Madagaskar, Togo dengan Malaysia, langit dengan bumi. Bahkan ada negara yang dah lama kita kenal, Sudan misalnya. Walaupun dia negara hebat, merdeka setahun awal je daripada kita. Tapi banding kalau Sudan dengan Malaysia, beza. Baik itu jauh sudut hati, kita bangga dengan negara kita. Tuan-tuan tak suka kerajaan tu tuan-tuan punya pasal. Tapi dari segi bangga dengan rumah tangga kita, kita bangga. Dan sifat bangga kepada negara ini dipanggil patriotik. Patriotik ni satu sifat yang mulia. Baik itu kata Ibn Khaldun, mana-mana tamadun dalam dunia
Dia biasanya berjalan 3 generasi. Itu secara umum. Ibn Khaldun dia ada buat satu kitab, Al-Ibar wa Diwanil Mubtada' wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Kitab ni tebal, 7 jilid. Dia buat pemerhatian jatuh bangun tamadun dunia, khususnya di tanah Arab atau tamadun kerajaan Islam. Jilid yang pertama kitab dia dipanggil Muqaddimah Ibn Khaldun. Saya ingat tuan-tuan pun pernah tengok kitab ini. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Khaldun, dia menampilkan satu dapatan, finding dia, mana-mana tamadun jarang lebih daripada 120 tahun. Kesultanan Melayu Melaka yang begitu hebat dengan keris Taming Sarinya, cerita Laksmana Khoja Hasannya, Hang Nadim, Hang Tuah, tak tahulah betul ke tak betul orang sekarang berkelahi wujud tak wujud, itu kita ketepikan fakta tersebut. Tapi keberadaan kerajaan Melayu Melaka sebagai kesultanan yang digeruni itu berapa tahun saja? 110 tahun saja. 110 tahun, tak cecah 120 tahun pun. Khulafa' ar-Rashidin, sahabat kanan Nabi, jadi satu pemimpin selama 29 tahun saja. Itu 4 orang sahabat yang wajib masuk syurga dah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. 29 tahun saja. Kerajaan dinasti Umayyah, 14 dinasti kerajaan Umayyah, itu 91 tahun saja. Tak panjang. Kerajaan dinasti Aghlabiyah di Qairawan, di Tunisia, itu 109 tahun saja. Tak banyak kerajaan yang boleh cecah 120 tahun. Kita Malaysia baru 63 tahun. Itu pun kalau kira tahun 57. Kalau kita dah 63, artinya sangat muda. Kenapa kata Ibn Khaldun kerajaan-kerajaan ni dia boleh bertahan 3 generasi saja? Dia satu generasi 40 tahun. Generasi 40 tahun yang pertama itu generasi yang memang berjuang menempuh kesusahan hidup. Dia tahu macam mana perangai Jepun, dia tahu macam mana British punya double standard. Anak orang biasa nak masuk MCKK bukan senang. Kalau tuan-tuan tak ada tengku, tak ada raja, tak ada apa-apa gelaran, mimpilah nak masuk MCKK zaman itu. Dia bagi anak-anak orang-orang kaya-kaya saja yang masuk. Jadi kita tengok kepedihan yang ada. Jadi orang macam ni dia memang jaga negara dia. Tapi generasi yang kedua, kata Ibn Khaldun, generasi yang lahir zaman yang agak selesa. Lahir tahun 60-an, tahun 70-an, rambut panjang, remos sikat tepi, taruh brake rim, baju pattern, ada kotak, seluar bell bottom, kasut Beetle, jenama Johnson, sideburn kapak, naik Vespa, brom-brom pop yeye, agogo alompak zaman itu. Tetapi patriotik masih ada sebab engagement dengan orang tua masih ada. Siang dia agogo, pok yeye, gitar karen, gitar rancak, tapi malam dia belajar silat. Ada bangsal silat. Sekarang nak cari bangsal silat pun tak ada. Mana ada bangsal? Ada majlis penengah bangsal, mula bangsal, sembelih ayam, mandi limau, mandi minyak. Budak muda apa pun tak tahu, main game siang malam. Tak pernah ada engagement dengan budaya. Pakailah tanjak setahun sekali, 16 September dia pakai tanjak ramai-ramai, pergilah Mahkota Mall ke mana-mana. Itu ialah engagement yang ada. Lain tak ada. Tapi generasi yang ketiga, kata Ibn Khaldun, ni generasi menuju kehancuran. Dia punya semangat kekitaan, patriotisme zero. Tak ada langsung. Maka hancurlah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena cinta kepada tanah air. Mungkin ada pula akan kata, tak payahlah ustaz, ni dunia semua. Kita fikir neraka syurga, sudahlah. Benarkah pandangan ini? Yang ini kita akan terangkan kemudian, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isyak.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali membincangkan tentang tajuk kita bersempena dengan Liga Ilmu ini, iaitu sudah merdekahkah kita. Kalau ikut kepada peraturan SOP, Majlis Ilmu tamat apabila masuk waktu isyak. Tapi kita mohon daripada ahli qaryah untuk dianjakkan sedikit untuk beri laluan pada ceramah. Nanti Kang, kita semayang selepas daripada ceramah. Kena minta izin dululah daripada ahli qaryah sekalian. Kita beri laluan juga kepada azan, sebab azan ini penting. Sebab banyak masjid sekarang ini bila buat majlis ilmu, azan dia tak laungkan, dengan alasan jalan sajalah nak azan buat apa, ceramah lagi. Dah, azan ni syiar. Dia adalah tanda di sini ada orang Islam. Umpama dalam peperangan, dia adalah panji-panji bendera, pacak ini teritori orang Islam. Jadi bila azan itu dilaungkan, menampakkan di situ adanya komuniti Muslim. Ceramah boleh sambung balik, berhenti azan tidak lama sangat. Dan azan ni juga perlu jadi budaya yang terus kekal. Sebab syaitan paling takut dengan azan. Tak ada dah cara yang paling bagus sekali nak menghalang syaitan. Tuan-tuan belikan puyuh satu kolam pun syaitan tak takut sangat. Tapi kalau azan itu memang syaitan takut betul. Dan itu Nabi sebutkan, idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu duratun. Nabi sebut, kata Abu Hurairah, apabila azan dikumandangkan, syaitan akan lari. Dan lari itu bukan berlari maraton jogging apa, tidak. Lari itu duratun. Apa makna durat? Ini bahasa terjemahan, minta maaf, kasar sikit. Lari terkentut-kentut. Banyak Nabi nak tunjukkan, punyalah dia takut. Sepanjang dia berlari pom 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 macam Honda C70. Pom 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 pom. Bayangkanlah. Punya takut. Hatta la yasma' ta'zin. Dia akan cari satu tempat yang tak dengar dah azan. Contoh, dia lari daripada masjid kita sampai sana, kebetulan surau sana ada ceramah, dia tak azan malam itu, dia parking situ. Tapi kalau di situ pun azan, dia lari lagi. Hatta la yasma' ta'zin, sampai dia tak dengar mana-mana tempat ada azan lagi. Fa idza qada anhu wa fa idza qada nida aqbala hatta idza thawba bi salati adbara. Bila azan dah berhenti, dia datang balik masjid kita. Dia nak kacau kita semayang ni, yang kita lupa rakaat apa, siapa yang mengacaunya? Bukan Tok Imam, setan lah. Jadi setiap masjid dia ada dia punya setan dia. Setiap masjid dia ada setan, dia ada jin, semua ada. Jadi bila dia dah habis dengar azan, dia datang balik. Bila komat Nabi sebut, dia lari lagi, dia tak boleh dengar. Jadi itu untungnya kampung kita kalau azan tidak berhenti. Baik itu masa PKPP ke PKP masa dulu pun, walaupun masjid tak boleh semayang jemaah ramai, 3 orang saja, tapi azan masih dipastikan. Jadi teruskanlah budaya azan ni, walaupun panggil penceramah tahap international sekalipun, breaklah sekejap 3 minit ya. Tapi kena beritahulah kepada penceramah tu, sebab kadang ada penceramah jenis garang-garang ni susah juga. Kita kata, ustaz, minta maaf nak azan. Dah tak boleh ceramah, dah nak azan je, dia tutup kitab dia balik je. Ada jenis tu terus balik je. Dia rasa tercabar. Pandai-pandailah panggil penceramah. Balik kepada persoalan yang kita gantungkan sebelum azan tadi. Ada orang ni, orang tak habis mengaji lah, dia baru kenal agama, baru kenal kopiah sehari 2 ni. Dia mengatakan, kita apa cinta-cinta dunia, cinta negara ni ustaz, patriotik, bendera-bendera ni semua dunia, Syekh. Dunia. Kita yang penting akhirat. Ni orang tak habis mengaji. Orang baru kenal sejadah, lepas bencin baru kenal sejadah agaknya. Cinta kepada tanah air itu bukan cinta dunia. Cinta tanah air ini kemuliaan dan dipuji. Sebab Nabi SAW pun adalah seorang insan yang sangat cinta kepada tanah airnya. Dan ini ada bukti-buktinya. Ketika Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, adakah Nabi terlalu gembira meninggal ke Mekah? Tidak. Nabi menangis meninggalkan Mekah. Dalam riwayat hadis daripada Imam Ahmad dan juga Tirmizi, Nabi ketika keluar daripada hijrah
Nabi lalu jalan melalui kawasan Bukit Safa. Bukit Safa, Safa Marwah, lalu ikut Safa. Nabi lalu di satu tempat dia panggil Hazwarah. Hazwarah ni nanti kalau ada rezeki bulan 11 buka open visa balik pergi Mekah, cari Hazwarah ni. Hazwarah ni dekat Bab Ajiat, pintu nombor 6. Di situ Nabi berhenti. Situ lokasi paling cantik pandang Kaabah. Tuan-tuan pergi nanti tengoklah, memang cun betul pandangan Kaabah. Tapi sekarang dah tak ada lah sebab banyak dinding lah, dia dah banyak renovation. Kenapa Nabi berhenti di Hazwarah? Ada dua pandangan ulama. Pertama, Nabi berhenti di situ sebab dekat Hazwarah ada rumah sepupu Nabi nama Ummu Hani radhiyallahu anha. Kenapakah, apa signifikannya Ummu Hani dalam sejarah hidup Nabi? Ini untuk maklumat kita bersama ya. Ummu Hani adalah cinta Nabi pertama, first love. Nabi punya cinta pertama dia. Cinta pertama Nabi bukan Khadijah, tapi Ummu Hani radhiyallahu anha. Dalam sejarah Nabi 2 kali melamar Ummu Hani. Ummu Hani tolak. Apa sebab? Sebab sepupu. Kata Ummu Hani, aku tak tergamak kahwin dengan kau, kau dah macam abang-abang aku. Ummu Hani ni anak Abu Talib. Abu Talib kan ada ramai anak. Talib, Aqil, Ja'far, Ali, Tulaik, Fakhitah, Jumanah, Raitah. Yang nama Fakhitah tu adalah Ummu Hani. Jadi Ummu Hani kata, kita daripada kecil duduk sekali, aku dah tak rasa kau ni boleh jadi suami. Dah macam adik-beradik. Kau dah macam abang Talib, abang Aqil, abang Ja'far, abang Ali. Dah satu geng. Tak tergamak. Okeylah, Nabi tak kahwin. Tapi selepas pada Ummu Hani kahwin, dia berpisah dengan suaminya nama Hubairah bin Abi Wahab. Bila dah berpisah, habis iddah, Nabi lamar lagi. Dia tolak lagi. Aku dah tua lah, tak payah nak jaga aku satu kerja, cari ubat, appointment doktor, banyak cerita nak jaga aku. Banyak benda dah nak urus, tak payah kahwin. Jadi Nabi tak kahwin lah dengan dia. Tapi dia first love Nabi. Jadi kalau orang bercinta kan macam tu ya, tak dapat tengok orang, tengok bumbung rumah pun jadilah. Jadilah pandang bumbung lepas tu balik lah. Jadi itu pandangan pertama. Tapi pandangan yang kuat, Nabi berhenti di Hazwarah sebab Nabi meluahkan rasa cintanya kepada Mekah. Sampai terkenal ucapan Nabi, wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ilallahi walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu. Wahai Mekah, I love you wahai Mekah. Demi Allah aku cinta engkau wahai Mekah. Kalaulah tidak kerana aku diperintahkan hijrah, aku takkan tinggalkan kau wahai Mekah, kata Nabi. Nabi sangat cinta Mekah. Berapa orang di kalangan tuan-tuan yang cintakan kepada tanah air, cintakan negeri Melaka, panjat bangunan paling tinggi Menara Taminsari ke mana-mana, bercakap dengan negeri Melaka atau Bandar Melaka. Berapa orang di kalangan tuan-tuan pernah buat begitu? Nabi dia pergi tempat tinggi, dia bercakap dengan Mekah. Wahai Mekah, I love you Mekah. Berapa orang kalangan kita pernah cakap dengan Melaka? Tak ada. Tak ada. Nabi cinta betul. Dan ini memang amalan para anbiya. Ketika Nabi Ibrahim doakan kepada negeri dia, Allah rekodkan dalam surah Ibrahim ayat 35, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Wahai Tuhan, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman makmur sampai bila-bila, dan jauhkanlah anak cucu aku sembah berhala. Surah Ibrahim ayat 35. Berapa orang di kalangan kita mengangkat tangan, menadah tangan, berdoa supaya Allah jaga negeri kita, tanah air kita? Tak ada orang. Yang orang sekarang doa, minta murah rezeki, jauh pada neraka, ampun dosa, jaga anak-anak supaya sentiasa ibadat. Doa untuk tanah air tidak ada. Adalah seminggu sekali doa hari Jumaat. Itu pun khatib doa, dia tolong aminkan. Tapi di setengah orang dia tak nak angkat tangan pun, tak sudi. Kita orang duduk atas, kita orang tahulah siapa yang angkat tangan, tak angkat tangan. Kita orang bertugas kan, khatib. Bila baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, dia angkat tangan. Wal mu'minin wal mu'minat, angkat lagi. Lepas tu bila doa untuk raja ke, untuk gubernur ke apa, dia turun, dia buat garu-garu, main telefon. Ya Allah berilah kesejahteraan pada Malaysia, dia buat bodoh. Allahumma, dia angkat tangan balik. Sampai hati dia tak nak doa untuk negeri dia. Tempat kau cari rezeki, anak-anak membesar di sini, kau tak nak doakan.
sebab dia tak suka kerajaan. Tak ada kena-mengena. Kau tak suka kerajaan dengan tak suka negara, itu cerita berbeza. Ini negara, mesti didoakan kesejahteraan dia. Kau tak suka Perdana Menteri, bukan kau doakan negara ni, doakan Perdana Menteri, tidak kena-mengena. Ini doa tanah air. Nabi Ibrahim pun mendoakan. Mungkin ada yang kata, saya bukan orang Melaka, nak doa buat apa Melaka? Saya pencen, so saya nak balik Kelantan balik. La ilaha illallah. Nabi kita bila pindah ke Madinah Al-Munawwarah, dia bukan orang Madinah. IC dia IC Mekah. Tapi bila sampai Madinah, dia tumpahkan kesetiaan. Cinta dia kepada Madinah melebihi cinta dia daripada Mekah. Sampai ulama kumpulkan doa-doa Nabi untuk Madinah. Ada kitabnya. Nabi bacakan doa untuk Madinah. Kau doanya. Allahumma habib ilaina Madinah ka hubbina Makkah wa ashidda. Ya Allah, jadikan kami cinta Madinah lebih pada kami cinta pada Mekah. Bayangkanlah. Makna ya Allah, jadi aku sayang Melaka lebih pada sayang negeri Perak kampung asal aku. Seolah begitu. Tak tergamak kita nak doa begitu. Tak boleh, teman sayang Perak katanya. Apa pasal kawan nak doakan begitu? Tak, Nabi dia boleh doakan Madinah lebih pada Mekah. Dalam doa lain, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bil Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah aku cinta Madinah 2 kali ganda lebih pada aku cinta Mekah dari segi keberkatannya. Ini panjanglah ceritanya. Yang penting mendoakan tanah air. Cinta kepada negara itu bukan cinta dunia, tapi cinta yang terpuji. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, kita nak kenang kemerdekaan ni, sebab yang ketiga adalah kerana kita nak syukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala berikan, iaitu nikmat terlepas daripada penghambaan kepada makhluk, kita jadi hamba kepada Allah. Hadirin hadirat sekalian, orang tua-tua kita dulu, saya ingat cerita sejarah merdeka ni, saya menyampah nak ulang balik sebab orang duk viral ke video tu. Jadi ceramah tu dipucung kalau tak salah saya. Entah siapa merakam ni, dia keluarkan siap ada grafik dan macam-macam. Dah tak boleh nak ulang balik dah cerita tu. Tempat lain dia buatnya pula YouTube macam-macam lagi. Tapi tak apalah, kita ulang untuk ulang kaji ya. Sebab fakta tak boleh ubah. Itulah faktanya pun. Portugis jajah Melaka 130 tahun. Belanda jajah Melaka Johor 183 tahun. British England jajah tanah Melayu 117 tahun. Lepas tu dia balik, datang Jepun 4 tahun. Tukar baton, datang balik orang putih, rebranding, tukar nama BMA, British Military Administration, datang 12 tahun. Total kita dijajah 446 tahun 7 hari. Antara benda pertama dan utama yang mereka nak jajah tanah air kita adalah nak tukarkan agama. Dan itu adalah fakta. Sebab itu bila malam ini kita boleh masih melaungkan azan dan mendirikan sembahyang 5 waktu tanpa perlu dapat kebenaran daripada mana-mana pihak, maksudnya bukan nak kena ada surat daripada orang putih ke membenarkan kita sembahyang. Ini adalah nikmat. Sebab tak ada orang boleh nafikan bahawa agama adalah faktor antara faktor utama penyerangan atau penjajahan. Dia masalahnya silibus kita belajar sejarah. Sebab itu sekarang ni Profesor Datuk Ramlah Adam dan ramai sejarawan tengah bersidang untuk nak kaji balik silibus mata pelajaran sejarah. Sebab didapati ada Ajinomoto yang terlampau banyak ataupun kurang garam yang menyebabkan hilang banyak cerita sebenar. Sebagai contoh, kita dulu belajar orang barat datang ke Melaka apa tujuan? Cikgu sejarah ajar, dulu barat datang ke Melaka nak mencari rempah. Kerana rempah. Tuan-tuan, kita dah berumur sekarang ni, agak-agak logik orang putih datang mencari rempah. Kita yang pernah berjalan ke luar negara, ya sikit sebanyak adalah kita pergi ke London, pergi ke Amerika, pergi ke Eropah. Berapa orang Mak Saleh yang tuan-tuan tengok gila sangat makan rempah ni? Berapa orang? Mak Saleh mana suka sangat makan kari, opor, apa lagi ya, isap gudang garam? Berapa orang? Tak ada. Isap ganja ramai. Kalau Belanda pun isap ganja. Dia ganja jual kat kedai, jual rokok. Di Belanda saja. Di Amsterdam. Artinya rempah ini bukanlah sebab utama.
Apatah lagi 11 September tahun 1509, Portugis julung-julung kali dia hantar satu pasukan untuk nak survey Melaka ketika itu. Dan pasukan itu diketuai oleh seorang yang namanya Diego Lopes de Esquerra. Siapa Diego Lopes de Esquerra? Kalau niat utamanya adalah nak mencari rempah, hantarlah chef, hantarlah master culinary ke, orang yang tukang masak nak cari. Tapi Lopes de Esquerra ini padri, tok imam. Kenapa kena hantar mufti nak pergi survey? Artinya ada usaha nak kaitkan agama dalam peristiwa itu. Dia tahun 1509 tu dia dah start dah hantar pasukan nak jajah Melaka. Tapi ni cerita lama lah ya. Dia datang ke Melaka, kemudian dia punya special brand dia, espionage dia, kapal parking dekat port lah. Dia orang turun, duduk buat kajian. Maknanya Melaka ni kat mana kita nak buat serangan, sabotajnya di mana, kepungan di mana, dia punya potong elektriknya di mana. Kalau contoh sekarang lah, dia sebab peperangan mesti mula dengan sabotaj dulu. Empangan air tu kan tempat yang askar jaga semua. Tapi macam Malaysia tak payah sabotaj empangan air, elektrik, TNB, pencawang tak payah. Malaysia ni sabotaj wifi, cukup lah, matilah orang Malaysia kalau tak ada internet. Orang Malaysia kalau tak ada wifi, dia punya handphone dia tak ada 3G satu line, gelitik terus mati je. Dia tak boleh sehari tak ada main telefon. Tu kalau tahu dia musuh tu jahanam kita. Macam dulu dia orang datang. Jadi dia datang, dia sabotaj. Dia orang kumpul maklumat. Dia duduk di Melaka lebih kurang dalam seminggu. Cari mana-mana orang Melaka yang boleh jadi pembelot apa. Itu proses biasalah dalam politik, itu biasa. Mana yang boleh melompat ke sini, melompat ke sana, dia akan carilah. Kau tolong kami kasih jawatan sama you. Ini biasa punya proses. Tapi kekangan satu saja. Lepas seminggu dia orang balik kapal bikin report. Dia kata, tuan, ini Malacca tak boleh kacau. Apa sebab? Itu hang tua banyak kuat. Hang tua dia ada 4 kawan dia yang lain. Hang Jebat, Hang Lekir, Lekiu, Hang Kesturi. Dia ni semua pandai lawan. Anak buah je setia, suruh apa pun ikut. Habis macam mana? Tak boleh bos, patah balik. Lain tahun lah kita datang, tunggu dia mati dulu lah. Ini banyak kuat, orang sudah tua tapi anak buah dia banyak setia sama dia. Tak boleh kacau? Tak boleh kacau bos, letih kita nanti. Okeylah, patah balik. Tapi Lopes de Esquerra fikir, kalau balik ke Lisbon, habis duit minyak kita. Bising aja nanti. Belanja besar kita ni dengan tol lodging macam-macam kau claim siang malam. Takkan tak ada pulang hasil langsung. Macam ni lah, on the way kita singgah mana-mana negara. Kau boleh cilok emas berapa batang, 2-3 batang, beres ya. Beres boh, carilah sepanjang jalan daripada Selat Melaka. Sebelum masuk Laut Andaman, dia nampak Langkah Suka. Singgah Langkah Suka. Langkah Suka sekarang panggil Kedah. Ha? Kedah. Dia singgah Langkah Suka, turun. Okay, kau pergi buat survey, berapa hari kita boleh serang sini. Beres bos. Dia punya tim-tim turun lah. Espionage, special branch semua turun. Tak sampai seminggu, 3 hari balik kapal lah. Dia kata, bos, sini tak boleh serang. Macam mana cepat dapat maklumat? Sana Melaka dulu kat seminggu baru kau dapat maklumat. Tak payah bos, sini tak payah serang, mati kita. Apa? Sana Melaka itu hang tua 4 orang saja. Hang tua, Hang Jebat, Hang Lekir, Lekiu, Kasturi. Sini semua hang bos. Hang pergi mana? Hang dah makan kah? Hang dah ke Kedah? Hang gila macam-macam. Sangat berbahaya bos. Jadi dia kata cancel. Sebab itu Kedah tak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa asing. Dia kekal jadi negeri Melayu tak bersekutu. Dia bayar ufti je kan, kesiam mana dia kena jajah mana-mana. Ini sumber cerita saya dapat daripada majalah Gila-Gila. Jadi jangan jawab lah exam pula minta lulus periksa itu. Budak-budak majalah Gila-Gila pun tak kenal dah. Dah jadi sejarah. Tuan-tuan sekalian, balik kepada cerita tadi, kalau dia betul serius nak cari rempah, hantar tukang masak. Ini tak, dia hantarnya padri. Dan memang orang putih, tujuan utama dia jajah mana-mana negara daripada dulu sampai sekarang, 3 sebab. Dia panggil 3G. 3G. Gold, glory, gospel. Ini tak boleh dia nafikan. Dah terlampau banyak kajian dibuat. Pertama, dia nak cari gold.
kekayaan. Negara kita negara paling kaya hasil bumi. Kalau negara kita tak kaya, penjajah tak ingin datang. Saya dulu mengaji di tanah Arab. Kalau orang Arab tahu kita orang Malaysia, kau main muji sangat dia. Anta Malaysia wala Indonesia? Malaysia. Masya Allah, Malaysia surga. Dia kata Malaysia surga. Kata apa saya pula surga pula Malaysia? Enta punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat. Mampus itu pokok. Dia kata, punyalah dia puji Malaysia. Dia kita ni tak kaya, bumi kita hasil bumi kaya. Baik itu orang dalam prasasti kuno Karaton Majapahit, ni kerajaan Majapahit dululah. Kerajaan Majapahit ni kerajaan Hindu Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Tahun 1313 ada satu pembesar dia nama Gajah Madaya, ataupun kita panggil dengan Patih Gajah Mada lah kalau sejarah orang Malaysia ni. Gajah Mada dia ni Mahapatih. Mahapatih ni menteri besar ataupun ketua menteri zaman Ratu Seri Tribu Wanut Tunggal Dewi Maharajasa Jaya Wisnu Wardani Raja Mojopahit yang ketiga tahun 1328. Tahun 1351 Patih Gajah Mada dia naik pangkat jadi Amangkubumi. Amangkubumi ni setara Perdana Menteri kita sekarang. Zaman Hayam Wuruk atau Maharaja Seri Raja Senegara, Raja Majapahit yang keempat. Dia jadi Amangkubumi. Antara kata-kata dia yang paling orang kenang sekali, dia panggil Sumpah Palapa. Ini tuan-tuan, kalau Sumpah Palapa terkenal sejarah Sumpah Palapa ini. Dia sumpah takkan makan apa-apa yang rasa sedap, ataupun dia makan benda tawar saja. Dia tak nak makan manis, pahit ke apa, tak nak, selagi tak jajah negara kita. Salah satu kata-kata dia panggil Sumpah Palapa. Dan sumpah ini direkodkan dalam Serat Pararaton, kitab raja-raja. Direkodkan. Dia Sira Gajah Mada Pepatih Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Saya sebagai Gajah Mada Patih Amangkubumi takkan melepaskan puasa ini, kata dia. Sira Gajah Mada lamun huus kalah Nusantara ingsun Amukti Palapa. Aku akan kalahkan Nusantara ini, baru aku akan melepaskan puasa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompu, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sama nak ingsun Amukti Palapa. Dia sebut satu-satu. Saya ingat serkam pun ada dalam tu, kaji balik. Cek balik. Panjang betul, dia detailkan satu-satu. Satu-satu disebutkan. Selagi aku tak dapat jajah tempat-tempat ni, aku tak akan makan sedap. Apa sebab dia nak sangat? Dalam Kakawin Negara Krotogama, karya Empu Prapanca, Pupuh Gambut bait 8 sampai 16. Dia kata tak ada tempat lah dalam dunia ni yang aku jumpa yang paling hijau, ranau, subur, makmur, gemah ripah loh jenawi, toto teti tentrem ketora harjo, tukul kang sarwo tinandur, murah ka sarwo tinuku, katanya. Negara yang gemah ripah, negaranya luas, rakyatnya ramai, loh jenawi, subur, makmur, hijau, ranau, tentram. Tukul kang sarwo tinandur, tumbuh apa yang ditanam. Yang itu dia geram tu. Tuan-tuan, punyalah suburnya negara kita, tahap kesuburan 15 meter ke bawah. Artinya campak apa saja hidup. Tuan-tuan makan nasi lauk toge, habis makan buah remah belakang dapur, minggu depan tumbuh toge. Tak berjaga pun tumbuh. Bayangkanlah. Punyalah cepat tumbuh. Ni rostrum ni, bukan rostrum lah, meja ceramah ni buat pada kayu. Tuan-tuan letakkan tengah parking tu seminggu. Hujan panas, tumbuh pokok pada rostrum. Punyalah suburnya bumi Malaysia ni, mana nak dapat? Orang putih dulu dia ambil biji getah daripada Brazil, tanam di England, tak hidup. Bawa ke Malaysia tahun 1887, tanam di Kuala Kangsar, kali pertama tanam, sampai sekarang hidup. Sampai Melaka Negeri Sembilan, Belah Selatan ni memang terkenal lah dengan pokok getah. Menoreh, motong, orang sini panggil motong, pergi motong. Tu kalau belah-belah kampung, lalu buat Cina apa tu semua dulu, JKA pasang sembok kan jalan kona-kona, ramuan Cina kecil, ramuan Cina besar, jalan kona, tulis tu dilarang motong. Marah ke Yang Berhormat, dah tak boleh motong, macam mana nak cari rezeki, kata. Orang kata, jangan mau motong. Oh, yang tak boleh motong, kata. Kan tak boleh pergi motong. Getah semua. Sawit pun sama. Sawit, orang putih ambil daripada Afrika Barat.
antara Angola dengan Gambia. Tanam di England tak hidup kelapa sawit. Bawa ke Malaysia, hidup elok pula tu. Orang selalu puji Thailand. Wah, Thailand tanam apa semua hidup. Tak adalah. Thailand, kelapa sawit tanam tak jadi. 2.9% je muka bumi Thailand boleh hidup kelapa sawit. Walaupun dia siap jampi serapa, baca, tak hidup kelapa sawit. Kita kelapa sawit potong hidup. Masih hidup. Bayangkanlah, negeri paling makmur. Tuan-tuan ingat penjajah tak terliur tengok bumi yang macam ni. Amangku bumi yang daripada Patih Gajah Mada tu pun dah terliur, apatah lagi penjajah-penjajah lain. Pertama, kekayaan. Dan sekarang ni punya kaya bumi kita, kurma pun boleh hidup. Siapa sangka? Kurma boleh dituai dalam masa 3 tahun. Paling cepat. Kalau tanam di negara Timur Tengah, antara 5 sampai 7 tahun baru boleh hidup. Tuan-tuan, masjid, banyak masjid saya cadangkan tanam pokok kurma. Tanam pokok kurma. Kalau tanam musangking, pokok rambutan, hilang pokok buah-buah tu, berkampung budak-budak bawah tu esok. Tapi kalau kurma ni orang segan sikit nak curi, sebab dia macam pokok Islam sikit kan, jadi orang segan nak ambil. Tapi kalau nak beli kena pandai, sebab kurma ni dia mengada-ngada sikit. Pokok kurma kalau beli dia kena beli sepasang, jantan betina. Banyak masjid tanam pokok kurma, mana ada hasil, sebab beli jantan sama jantan, dia cannot go. Dia ni milih, dia tak jadi. Laki dengan laki ni dia tak nak dia, perempuan dengan perempuan dia tak nak, dia nak cross. Tapi nak letak pula kena dekat-dekat, tak boleh satu pagar sini satu pagar sini, merajuk dia kena dekat-dekat. Banyak cerita lah pokok kurma ni. Tapi 3 tahun dah boleh ada hasil. Itulah kekayaan Malaysia. Alhamdulillah, syukur nikmat. Itu sebab dia, macam saya negeri Pahang. Pahang tuan-tuan, dalam Malaysia negeri paling kaya Pahang. Sebab itu Darul Makmur. Pahang kaya tak kaya, orang luar datang, kita bagi tanah 10 ekar seorang. Tanah free, ambil lah. Bayangkanlah, ada orang nak bagi tanah macam itu? Tak ada. Ni cerita dulu lah. Punya kaya. Tanah bagi 10 ekar seorang, IC bukan IC Pahang pun dapat. Kaya bagi. Tapi Tuhan bagi kekayaan bumi tak pernah habis. Lepas tu pejuang alam sekitar marah, Pahang tebang pokok sampai tak ada apa tinggal. Dia potong pokok balak macam cukur bulu ketiak je. Potong ini esok tumbuh tu. Dia tak tahu kita punya hasil bumi mana pernah berhenti. Pahang dia punya hasil bumi duduk pada Ibam. Tuan-tuan lalu Jalan Muazzam Sekamat, ada satu tempat nama Bukit Ibam. Kenapa namanya Bukit Ibam? Ibam ni singkatan daripada 4 perkataan yang merupakan hasil bumi negeri Pahang yang tak pernah putus sampai kiamat insya-Allah. IBAM, iron, bauxite, aluminium, mineral. 4 perkara ni tak pernah putus. Tanya kepada orang Pahang, mana pernah putus? Habis balak, potong buat macam bulu ketiak, habis naik pula emas. Habis emas, keluar pula besi. Habis besi, aluminium, sentiasa ada. Dulu bauxite, orang mengejek-ngejek, apalah Pahang, rambut semua merah, jalan semua merah. Dah habis tu kau, benda lain pula, dia sentiasa ada. Raup tu, kenapa namanya raup? Dulu emas dalam sungai, raup dapat. Raup dapat, tak payah dulang-dulang ni nak. Punya kaya. Sampai sekarang kaya. Melaka pun kaya lah. Semua negeri kaya insya-Allah. Jadi ini yang pertama, kerana gold. Yang kedua, orang putih jajah negara kita sebab glory. Glory ini kebanggaan. Portugal, Spanyol, Belanda, Britain, Perancis, Amerika, dia berbangga sama dia lah. Kau jajah mana? Aku jajah tanah Jawa. Okey. Kau mana? Aku Melaka. Oh, okey. Dia bangga. Tapi yang ketiga ni yang paling kita syukur benda ni tak jalan, tak berlaku. Iaitu kerana gospel, atas dasar agama. Tuan-tuan, kita tak boleh nafikan Portugis ke, Belanda ke, orang putih ke datang sebab agama. Itu kita tak boleh nafi. Dan ini sejarah, bukan kita menuduh. Zaman Raja Philip II, mana-mana laki-laki Portugis yang berjaya kahwin dengan perempuan tempatan, tukarkan agama dia kepada agama Kristian, maka askar tu akan dapat pengecualian cukai, tak payah bayar cukai, dan dimerdekakan. Siapa yang tak nak? Kita hari-hari bayar cukai kan? Cukai jalan, cukai parking, cukai itu. Siapa kahwin dengan orang tempatan, tukar agama dia, kau tak bayar cukai. Maka begitu ramai orang yang teruja dengan insentif ini. Tahun 1604, Alfonso de Albuquerque uruskan perkahwinan askar Portugis dengan perempuan tempatan. Akhirnya ada 200 perkahwinan yang direkodkan secara rasmi.
Mana ada 200 perempuan Melayu zaman itu kahwin dengan orang putih, tukar agama, dan orang tu dapat pelepasan cukai 200 orang. Dan ini rekod, bukannya kita menuduh. Maka muncullah satu etnik community kita, dia panggil Serani. Muka Melayu tapi agama nenek moyang daripada tahun 1600, dah lama dah agama lain. Dan ini sejarah. Baik itu ialah wujud Serani, bawa bahasa baru. Kita berhutang budi juga dengan Portugis ni, walaupun dia jajah negara kita, tapi banyak perkataan kita ambil daripada dia. Kereta itu bahasa Portugis, kareta. Apa lagi? Escola. Sekolah itu bahasa orang Serani, orang Portugis. Apa lagi? Bandera, bendera, bahasa dia. Mantega, mentega. Cuello, keju. Igreja, gereja. Mesa, meja. Apa lagi? Ananas, nanas, nenas, ananas. Dan orang kerja bomba jangan dahaka dengan Portugis. Bomba tu bahasa Portugis, bomberos, pasukan memadam, bomberos. Kalau tak tuan-tuan nama panjang sangat, pasukan memadam dan menyelamat. Panjang betul lah. Panggil bomba lah senang. Bomberos. Itu Portugis punya bahasa, bomberos. Jadi ada juga jasa dia sikit sebanyak. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, orang tua-tua kita dulu, mereka berjaya patahkan cubaan untuk tukar agama nenek cucu cicit dia. Apa sebab? Kerana mereka berjuang kerana Allah. Mereka berjuang bukan kerana nak dicatatkan dalam buku sejarah. Tidak. Mereka berjuang kerana Allah. Tahun 1511, lebih tepatnya 24 hari bulan Ogos tahun 1511, Portugis masuk ke Melaka ini. Mereka usaha nak tukar agama kita. Adakah nenek moyang kita tidur? Tak. Orang Melaka mungkin tidur, orang Johor mungkin tidur, tapi saudara kita pada Aceh datang membantu. Sebab dia Sultan Aceh yang pertama tahun 1521 dia serangnya Portugis di Melaka, tapi gagal. Sultan Aceh yang ketiga, Sultan Alauddin Al-Qahar, serang Melaka 3 tahun berturut-turut. Dia minta bantuan Turki Uthmani. Tahun 1537 dia serang, tak ada bantuan, kalah. Tahun 1547 dia serang guna kapal besar, kalah juga. Tahun 1564 kali pertama dia minta bantuan Turki Uthmani. Zaman Sultan Sulaiman pertama, iaitu Sultan Turki Uthmaniyah yang ke-10. Turki hantar pasukan serang tapi gagal. Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh ke-9, serang tahun 1573, 1575, 1577 pun kalah juga. Tahun 1615 dengan tahun 1638 Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12, serang juga Melaka tapi gagal. Kenapa gagal serang? Bukan sebab Portugis kuat, sebab ada di kalangan kita ketika itu jadi pembela tegar Portugis. Dah dapat jawatan, jadi pion, N19, jadi pegawai 44, 48. Kerja dengan Portugis ada pencen, mestilah pertahankan Portugis gila-gila punya. Jadi kita kalah kerana ada musuh daripada dalam. Balik Portugis 1641 Belanda datang. Belanda dia jajah Melaka dan Johor 183 tahun. Orang kita agaknya asyik main game masa tu, tak berapa. Lantaklah Belanda, kau datang lah, aku buat hal aku sudahlah. Nasib baik orang Bugis datang bantu. Saudara-saudara kita dari Makassar tahun 1782 sampai 1784 berbondong-bondong orang Bugis datang membantu kita lawan Belanda. Muncullah watak-watak yang hebat. Marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daeng Celak, yang merupakan digelar marhum Teluk Ketapang, Melaka. Dia ni yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor, Riau, Lingga. Raja muda. Dia adalah abang kepada Sultan Selangor yang pertama, Raja Lumu. Raja Lumu bin Daeng Celak atau bernama rasmi Sultan Salahuddin Shah, itu Sultan Selangor pertama. Kalau Raja Haji tak mangkat, dia yang jadi Sultan Selangor sekarang. Keturunan dia jadi. Tapi sebab dia datang ke Melaka, mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784. Umur masih muda, 57 tahun. Orang jumpa jenazahnya, tangan kiri memegang badik, tangan kanan memegang kitab Dalailul Khairat. Dia berjuang menolong kita. Tahun 1786 masuk pula Inggeris ke tanah Melayu ini. Dia masuk ikut Pulau Pinang. Dia temberang ambil orang Kedah, dia dapat Pulau Pinang. Dia padamkan sejarah pembuka awal Pulau Pinang. Dia pun mengaku bahawa dialah buka Pulau Pinang tahun 1730. Memadamkan sejarah Datuk Janatun ataupun Jenan bin Raja Labu bin Raja Gundam bin Raja Manguyang
asal daripada Gunung Sahilan, bin Raja Kuasa, bin Raja Bakilap, alam bertegak gelap tuanku berkawang, Raja alam Minangkabau. Mak dia putih sangit Indo dunia, orang Minangkabau, buka Pulau Pinang, tapi dipadamkan sejarah dia. 88 tahun kemudian, tahun 1874, orang putih tipu pula kuasai kita menerusi perjanjian Pangkor. Tapi adakah orang Melayu tidur? Tak. Jajah 117 tahun, bangkit Dul Said, Rentap, Mak Saleh, Datuk Mahathir Lela, Tok Bahman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, dan sejarah ini panjang. Kalaulah mereka dulu tidur, kita belum tentu Islam pada hari ini. Kenapa mereka berjuang? Sebab orang tua-tua dulu pegang pada satu prinsip, berdaulatlah dalam politik, berdikarilah dalam ekonomi, berkepribadilah dalam kebudayaan, jangan jadi bangsa jongos, tunduk dalam ketiak penjajah asing. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai. Belum berjaya takkan berhenti. Semboyan kita merdeka ataupun mati. Biar mati berdiri daripada kita hidup sujud atas lutut kepada orang. Mereka pegang. Maka muncullah perkataan merdeka. Mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Sebut merdeka, hilang dunia, terus pergi lawan. Tapi ini cerita dulu. Anak cucu semua main game kerja, tak ada kerja lain, tak ada nak fikir negara, nak mempertahankan negara, tak ada. Ini yang kita runsingkan. Wahai anak-anak muda sekalian, kami ni dah tua-tua semua dah. Negara kita terletak di tangan orang muda-muda. Sudah-sudahlah main gamenya. Ni masa fikirkan masa depan agama, bangsa dan tanah air. Fikirkan sesuatu macam mana nak bangunkan negara kita. Sebab kita sekarang tuan-tuan, kita tak risau daripada penjajahan asing. InsyaAllah kita boleh lawan. Yang paling kita risau sekarang ini adalah musuh yang kita tidak nampak. Itu masalah. Antara musuh yang kita tak nampak sekarang ini, COVID-19 lah. Memang musuh tak nampak betul ni. Kalau musuh nampak, kita ajak dia bertumbuk dah. Masalah tak nampak. Baik tu orang tua-tua dulu pesan, kalau musuh depan, kau pergi lawannya. Lawannya. Ada orang dia takut, ustaz, saya tak ada silat, macam mana nak lawan? Dia mandi minyak ustaz, takut saya lawan dengan dia. Dia taekwondo black belt, saya silat pun tak ada. Jangan takut. Kau kalau orang ajak bertumbuk, kau pergi. Habis kalau saya kalah macam mana? Tak ada masalah. Dia ada silat, kau ada saka. Nanti dia tumbuk muka kau, Parlimen hitam datanglah tolong kau. Lepas tu orang Melayu ada saka banyak. Jangan buang, biar lantak saka dalam tu. Saka rimau lah, saka itu. Cari ustaz buang, setengah mati ustaz tu nak keluarkan. Memang biar, nama pun saka. Pusaka. Memang dia pusaka betul. Duduklah tinggi atas berat dalam masjid. Aduh, bila nak habis ceramah. Saka tu. Saka dia tinggi dia. Nak buang, bomoh tu mati dah nak buang. Tak boleh nak buang lah. Tujuan nenek moyang bagi saka tu suruh pergi lawan. Suruh lawan musuh. Tapi sekarang musuh bukan musuh yang nampak. Kita paling takut sekarang musuh ada 5. Gunting dalam lipatan, api dalam sekam, musuh dalam selimut, telunjuk lurus kelingking berkait, musang berbulu ayam. 5 ni nak lawan macam mana? Mukanya sama muka kita, pakai songkok macam kita, pakai kopiah macam kita, tapi gunting dalam lipatan. Kita berdoa kepada Allah, Allah jagalah tanah air kita. Ayolah tuan-tuan, negara kita sudah merdeka, hidup tentram sekian lama, bagaikan bunga sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Saya ingat sekadar itu sajalah. Walaupun patutnya boleh dah 10 minit tadi berhenti, tapi saya tengok hujan makin lebat. Kalau berhenti awal pun tuan-tuan kau boleh balik. Mainlah ceramah. Balik pun basah juga, duduklah sekejap. Sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Datanglah ke masjid berjemaah, ikutlah peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa demi memastikan masjid kita tidak risiko ditutup oleh pihak berkuasa gara-gara ada sebarang jangkitan-jangkitan baru. Harap tuan-tuan boleh kembali mengimarahkan masjid dengan hadir ke solat jemaah, majlis-majlis ilmu yang dijalankan, kerana mana-mana masjid sekarang ini kita telah kehilangan 20% jemaah sebab faktor penjarakan. Hilang jemaah bermakna masjid juga kehilangan pendapatan.
Sebab sumbangan daripada tabung dan sebagainya lagi, kita hilang 20%. Mana ada tabung bergolek dah? Tak ada dah. Tabung SOP tak boleh golek lah. Tabung bila tak boleh golek, macam mana masjid nak suruh orang tabung? Sebab tabung kena lekat saja. Orang kita nak suruh pergi tabung memang susah. Golek tu yang paling terbaik. Habis golek dah tak boleh lagi dah. Jadi bantu masjid, kerana dengan dana masjid boleh mengimarahkan lagi program. Tuan-tuan tengok tadi masjid ni, tahniah. Kita pakai thermal scanner. Tut, ini ada harganya. Dan saya baik ada penyumbang. Sebab itu benda ni masjid dibina atas sumbangan jemaah. Ada setengah masjid pakai tembak lagi. Ni berbahaya sikit lah. Ada AJK tangan kanan tembak ni, tangan kiri spray tangan. Ni berbahaya. Kalau musim-musim awal PKP mungkin okey, jemaah tak ramai. Musim jemaah dah ramai, macam mana ada hari dia pening, tertukar. Dia tembaknya sanitizer tu kat dahi. Cerih. Pedih mata jemaah. Tembak tangan pula. Dia pening pula. Banyak sangat. Dia terbalik. Itu jangan pakai risiko lah sikit. Pakai ni bagus. Keluar terus berapa. Kalau demam dia terus merah je. Lepas tu ada orang kata, pasang tak ada orang jaga buat apa? Tak, benda tu cerdik. Kalau tuan-tuan ambil air kopi O panas, try letak. Bising. Tut. Dia maknanya tak boleh masuk lah. Sebab ada orang petikai masjid. Letak, tak ada orang jaga. Lah kita dah kaji lama dah. Benda tu memang tak perlu orang jaga. Dia kalau panas, orang dalam boleh dengar. Dia 40 memang tak boleh masuk. Kalau pakai tembak kadang pening. Ada ke tembak 33, itu mayat 33 macam mayat datang masjid mana. Dia dah bateri, dia dah beli pula pakai Shopee agak ha? Beli 8 hari tu, beli tengah sale, tah benda-benda. Alhamdulillah pakai ni. Dan ini ada sumbangan. Kita ucap terima kasihlah kepada penyumbang. Banyak lagi sumbangan pada masjid. Macam sanitizer. Saya ingat tuan-tuan boleh sumbang lagi lah. Sekarang ni sanitizer tak ada dah main cerih ni. Tak ada dah. Kita touchless. Kita tak pegang. Gantung je pakai dinding. Ulur je. Seri. Ada sikit je. Ada setengah masjid buat. Tapi jemaah komplain. Allah sikit ni ustaz. Lah bukan untuk ambil air semayang. Cuci tangannya. Dia ingat nak keluar penuh macam masuk pinggan. Tak boleh. Cerit sikit je. Itu dia refill. Ini terpulang lah untuk kita bantu. Saya ingat sekadar itu. Terima kasih atas perhatian. Kita tutup majlis kita dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia dan Ustaz Badisha atas persembahan yang terhormat tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menyambut saudara Rizal bin Rabi dan juga Ustaz Sidir untuk daripada Pejabat Agama Islam Raja Yasin untuk mengiringi Yang Berhormat Datuk Zaidi bin Ahmad untuk menyampaikan sedikit sumbangan kepada Tuan Selamat. Terima kasih yang diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Zaidi di atas persetujuan menyampaikan semangat itu tadi. Hari ini dilihat oleh rahmat Allah, sedikit peringatan untuk kita semua. Majlis kita ini
diteruskan lagi pada